Assalamualaikum. Salam. Nama? Hakim. Hakim. Hakim umur berapa? Baca 25 kan? Berita Tiwan. 31. Dah kahwin belum? Belum. Dah 31 takkanlah tak kahwin lagi. Mak tak bising ke? Mak pun senyap tapi macam dia cari. Tapi sabarlah sebab ada cerita dia. Sabar je lah. Oh, tak ada ramai orang cakap kenapa tak kahwin. Ada tak orang tanya? Ramai benar. Ya? Kakak cakap tanya macam rimas ke macam sabar je lah. Kakak sampai. Yelah, 31 tak kahwin lagi Plannya nak kahwin umur berapa? Asalnya 25, lepas tu naik 27. 25 tu awal sangat. Okey, terima kasih ya. Semoga bertemulah jodoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Ya, kita berjodoh sekali lagi menerusi IB Channel. Ya, apa khabar? Doakan agar anda semua berdalam keadaan sihat-sihat sejahtera di petang Jumaat yang terang benderang, sangat panas di sekitar kami ni. Ya, hari ini 19 Syaban 1442 Hijrah bersamaan 2 April 2021. Dan tadi anda dah tengok dah, itu merupakan salah satu reaksi daripada lelaki yang dah pun menginjak usianya 30-an ya, dan masih lagi belum berkahwin, maknanya masih lagi available, masih lagi bujang tang-tang-tang. Dan nampak gayanya mak jemah tu lagi kecoh lah daripada mak Hakim tu tadi ya, bertanya kenapa tak kahwin lagi. Ya, mungkin itu juga antara persoalan yang selalu singgah ke telinga anda yang buat anda rasa macam perlu ke tanya soalan ini? Kenapa tak kahwin-kahwin lagi? Kenapa lambat? Kenapa itu? Kenapa ini? Kan? Sampaikan kita tak larat dah nak jawab. Sebab itulah soalan yang sering diajukan. Ya. Jadi saya nak alu-alukan kehadiran anda semua. Jemput masuk. Jangan segan, jangan silu. Saya tak makan orang. Jemput masuk ke IB Channel. Ya, dan kita bersiaran secara langsung menerusi FB Live IB Channel dan juga bersama Syamsul Amri Ismail Official juga secara langsung. Ya, kita sekarang berada dalam rancangan ABSD. AB Tanya, SD Jawab ya. Dan saya nak mengalu-alukan kehadiran Intan Sumaya. Apa khabar Intan? Dan seperti mana Ida, Ida sentiasa setia bersama kami. Juga kita ada siapa ni? Kita ada Syarin Khairi. Dan sebenarnya awal-awal tadi lagi saya dah nampak ada soalan daripada viewers kita ni, Noroha. Katanya saya nak tanya, salah ke kalau kita nak kahwin dengan orang luar? Apakah umur menjadi penghalang? Nanti saya akan panjangkan soalan Noroha ni kepada SD ya. Jadi kita alu-alukan, lagi ramai masuk ke rumah kami ni, lagilah seronok, lagilah meriah ya, dan anda diharapkan agar anda follow, like FB kami dan juga share. Bagi tahu kat kawan-kawan semua, bagi tahu semua untuk menyaksikan siaran ABSD, AB Tanya, SD Jawab ya. Sebab topik kita hari ini mungkin agak sensitif bagi setengah orang. Kalau boleh dia tak nak cakap langsung, tapi nak tak nak kita kena hadapi kenyataan ya. Topiknya ialah kahwin lambat, kahwin cepat, semua salah. Macam mana tu? Kahwin lambat salah, kahwin cepat pun salah. Kan tak kahwin langsung kan susah pula kan. Jadi ini antara topik yang akan kita kupas bersama dengan hotline kami 014 30 10 10 2. Ya, insya-Allah nanti saya akan majukan soalan anda kepada SD. Okey, saya tahu ada juga di kalangan anda yang masih lagi belum move on. Belum lagi move on kan? Sebab minggu lepas Dilofa dan Puris telah pun selamat diijab kabulkan ya, dan Nilofa bertukar status daripada bujang menjadi isteri orang, isteri kepada Puris pada usia 32 tahun sementara Puris berusia 26 tahun. Okey, Nilofa berusia 32 tahun.
Dan sesuatu yang agak menarik juga sebab ada orang yang masih lagi belum move on, ya walaupun sekarang ni mereka sedang honeymoon. Yang saya nak kongsikan ni ada satu komen daripada seseorang ni. Lebih kurang macam ni lah. Sebelum ni kalau aku kata aku tak laku, aku je tak kahwin lagi, kawan-kawan sebaya aku dan orang yang lebih muda dari aku pun pakat kahwin dah. Orang lain akan kata kat aku, alah, relax lah. Nilofa yang cantik, kaya, famous dan lebih tua dari kau pun tak kahwin lagi. Tapi sekarang Nilofa dah pun kahwin. Orang lain nak kata apa pula kat aku. Jadi inilah dia. Ya, mungkin juga masalah yang anda hadapi dan antara juga soalan yang akan kita tanyakan kepada SD, kahwin lambat tu pada usia berapa? Bagi perempuan dan juga bagi lelaki. Kalau kahwin cepat pula, cepat pada usia berapa? Dan usia apakah yang paling ideal untuk lelaki dan perempuan berkahwin pada zaman ini? Ya, jadi nanti kita akan kupaskan bersama. Tapi kalau anda ada apa-apa kemusykilan nak tanyakan kepada SD, anda boleh je tepekkan soalan itu di talian hotline kami 014 30 10 10-2 ya. Dan seperti mana tadi baru saya sebutkan tadi, usia berapa sebenarnya sesuai bagi seseorang untuk berkahwin? Itu dia soalan yang diajukan oleh Muhammad Sulaiman. Dan mungkin juga anda merupakan ibu ataupun ayah yang sangat risau. Anak dia macam relax je. Dia berikan tumpuan sepenuhnya kepada kerjaya. Memang kalau cakap tentang kahwin je dia melenting. Cakap pasal kahwin je dia melenting. Adakah kahwin itu tidak menjadi satu prioriti utamanya sebab dia nak membina kerjaya dan kemudian nanti dia menganggap bahawa tak apalah, jodoh kan di tangan Allah. Biarlah kalau nak datang dia datang sendiri. Anda setuju ke tidak? Ke kita kena berusaha ke arah itu. Tapi bila datang awal, kahwin cepat, orang akan mempersoalkan juga. Tapi kalau kahwin lambat pun orang akan mempersoalkan juga. Jadi nanti kita akan cakap juga tentang masalah-masalah yang bersangkut paut dengan kahwin lambat dan juga kahwin cepat. Ya. Jadi kita masih lagi tunggu kehadiran Azwa Kitchen, Farida Osman dan Hamiza Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi Maria. Dan kita masih lagi menanti. Tak apa SD masih on the way. Cakap pasal on the way ni kebetulan lah. Kalau boleh lah saya nak selitkan sikit kan. Bolehlah kita kaitkan dengan ilmu dan juga pengalaman. Ilmu memang penting ya, tapi pengalaman ni mematangkan kita ya. Mungkin anda kata tak ada kena-mengena pun dengan topik kita. Memang tak ada kena-mengena. Kebetulan saja saya saja je nak kongsi dengan anda. Ilmu yang kita belajar tentang mandu, kalau hijau tu jalan, betul tak kan? Tapi pengalaman mengajar kita hijau jangan jalan terus, tunggu dulu sebab adalah insan-insan yang tak berapa nak cerdik yang akan dan ini terakam ya dalam video-video yang tular dan viral sekarang ni jadi kita lalukan siapa lagi yang ada sekarang ini bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ada Junaida Daud. Waalaikumsalam. Selamat petang semua. Yes. Dan juga Rabia Ahmad. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan ya kepada yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun nak menyapa, nak lambai sikit dekat Linda Razali. Ramlah pun ada. Siti Aisyah Gani. Mokda Uji, jangan lupa Mokda. Kis-kis untuk Insyira. Aiza Yusri, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau boleh Kak Bet nak minta anda share dengan kawan-kawan share seberapa banyak yang boleh supaya apa yang kita kongsikan ini sedikit sebanyak manfaatnya dapatlah kita sebarluaskan ya. Apa-apa kebaikan seelok-eloknya begitulah kita sebarluaskan. Yang mana yang tak elok tu tak usahlah ya kita nak viralkan sebab ada saham dosa kita kat situ nanti. Ni self reminder #self reminder. Okey, dan sesuatu juga yang agak menarik yang bila saya baca dalam komen-komen di dalam social media ya. Dan ramai juga yang telah pun mempraktikkan, mengamalkan doa
yang diamalkan oleh Niloufar. Sebenarnya doa ni memang dah lama dah daripada dulu lagi Ustaz, tapi sebab Niloufar tu yang share jadi dia jadi viral. Ya, antaranya ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Perancang, berikanlah aku rezeki seluas langitmu, rezeki yang berkat, rezeki yang tidak pernah putus seperti air zam-zammu, rezeki yang bertebar ke seluruh dunia seperti bertebarnya air zam-zammu, ya, rezeki yang membawa kebaikan, membawa aku ke syurgamu, rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang menjangkau akal fikiran, rezeki yang membantu aku untuk berdakwah, rezeki yang boleh membawa aku keluarga, sahabat, guru-guru dan semua yang mengenali aku ke syurga. Okey, jadi mungkin ya, anda boleh amalkan doa ini. Saya doakan agar doa anda dimakbulkan oleh Allah SWT dan anda bertemu dengan jodoh sebaik-baik jodoh. Jangan tunggu lama-lama. Saya pun tak nak tunggu lama-lama sebab SD dah pun bersedia. SD. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Man in Black. Silakan. Motif pakai hitam. Nampak kurus. Okay, thank you. Tak, sebab kita memikirkan ialah kan seorang-seorang meninggalkan kita semua kan. Mula-mula Mira Filzah, lepas tu Aida Jebat, sekarang ni Niloufar. Adalah aja je. Tapi betul SD, ramai tak boleh move on. Yang perempuan tak boleh move apa on sebab hal pula? Firis. Yang lelaki tak boleh move on sebab Niloufar. Kan. Okey. Tak adalah. Sebenarnya kita kena pandang, doakan kegembiraan orang lain. Kan, itu yang penting. Tapi dalam hati kata, InsyaAllah ada second Niloufar ya. Mana tahu rezeki. Ya, kan. Okey SD, topik kita ni memang topik yang sensasi, ya, pasal kahwin. Kahwin lambat, kahwin cepat, semua salah. Kan? Jadi antara soalan yang diajukan oleh viewers kita tadi pun ialah kahwin lambat tu usia berapa? Kahwin yang paling ideal usia berapa? Sebab tadi kalau kita tengok reaksi daripada Hakim, dia kata dia baru awal 30-an. Relax lah. Dia kata, kena pula muka dia baby face kan, macam 25. Dia katalah kan. So dia kata tak ada desakan, tak ada rush nak berkahwin. Pandangan SD. Itu kalau dari segi umur lah. Ah. Kalau segi umur dan menurut telahan dia. Tapi yalah macam kita tengok sekarang macam KB sekarang, macam KB sekarang KB sekarang Jangan umur dah kaitkan berapa? saya boleh? Saya pun umur dah berapa? Boleh tak nak kait juga, nak kait juga. Contohnya dalam umur kita masing-masing dah ada anak. Kita masing-masing dah ada anak. Kita dah ada yang 3 anak, ada 4 anak, ada 5 anak kan. Jadi, mana kata dalam hal ni tadi, terpulang pada dia lah. Kalau dia Betul? tak kahwin awal. Kan? Anak aku pun seorang, contoh kan. Kalau awal dulu. Sebab sebenarnya ramai orang-orang lama ni dia rasa seronok tak kala bila hari raya adalah inilah kelebihan bila anak ramai, meriah rumah. Betul. Contoh lah. Jadi terpulang lah, kita fikirlah habis-habis. Keluarga kehidupan macam mana kita nak di masa akan datang. Memang tak menjamin kahwin awal tu anak ramai. Saya tak kata macam tu. Tetapi sebenarnya kita kena tanya hati kita, tanya keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Ya Allah, aku ni nak kahwin kerana-Mu ya Allah. Kau pemudahkanlah, kau kembang biakkanlah keturunan zuriat keturunanku ini agar dapat berkembang menjadi keturunan yang baik-baik ya Allah. Itu yang penting. Kan? Bukannya cerita daripada aspek kita muda lagi ke, kita apa ke. Bila dah sampai seru tu, kahwin ni lah. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu dah sampai seru? Kita je tahu. Kita je yang tahu. Benda tu bukan kata, kalau orang tu rasa sampai kesudah tak rasa, kau memang hidup seorang lah hidup kau. Macam tu lah kan. Kan? Tapi sebenarnya kita gerak hati. Tapi Kak Abby ada anak-anak. Kak Abby ada anak-anak. Pernah ada kehidupan. Dia ada cucu pun. Paling tidak, kalau orang cakap, tengok macam Kak Abby kan. Kak Abby ada anak, ada cucu. Tapi sebenarnya,
At least Kak Abby dah melalui jalan tu daripada orang yang tunggu tak jalan-jalan ni. Nampak tak? Kan? Itu sebenarnya. Lepas tu ada orang cakap, saya bukan tak nak kahwin tapi jodoh tak ada. Please. Kita kena ikhtiar juga. Tetapi jangan kita kecewa. Walaupun kita lambat jodoh kita, jangan kecewa. Sebab ada orang jambatan dia panjang. Sebab dapat jodoh dia. Sebab Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia berbakti pada kedua ibu bapa dia. Ya. Ada orang buat jambatan dia pendek. Jap jambatan, jap jambatan. Jap kahwin, jap kahwin. Ada juga. Ada orang pula kahwin, cerai, kahwin. Kahwin, cerai, kahwin. Kahwin, cerai, kahwin. Memang tukar, ganti tikar je. Itu pelan sikit. Tetapi ada juga orang tidak tahan. Sebab dia ada satu-satunya cinta sejati dia. Dia kata itulah satu-satunya cinta hati dia. Dan dia berikrar dia takkan buka hati dia untuk orang lain selain pada Nilofa. Contohnya. Dan akhirnya akhirnya dia tidak berkahwin sampai ke sudah. Jadi yang tu yang kita tak nak macam tu kan. Sekejap. Okey, sementara SD keluar sekejap tu, tak tahulah kenapa. Mungkin lepas ni kita boleh carilah pencarian Nilofa look alike. Look alike. Oh, lampu. Baru perasan tak terang. Betul lah. Okay. Nampak cerah sekarang. Tu dia. Okey, SD. Macam mana kita nak tahu? Rasanya semua orang ada naluri, keinginan untuk berkahwin, mendirikan rumah tangga. Tapi seperti mana SD tahu kan, sekarang ni zaman pun dah berubah. Dan kalau dulu kita tahu wanita tu duduk rumah, lelaki bekerja, wanita tu beri tumpuan pada anak-anak dan family. Tapi sekarang kebanyakan wanita dah berkerjaya SD. Kan? Dan expectation daripada family pun ada juga. Kan? Contoh macam family kata, ni dah habis beribu-ribu ni kat hang ni, belajar apa semua kan. Ni baru kerja, dah kata nak kahwin. Dah kata lah tu. Ni kita tak berasa pun apa pelaburan kita tu sepanjang dia belajar tu apa kan. Apa pendapatan anda? Okay. Dalam hal ni yang memadai itu pun sendiri kelabu. Maksudnya tak jelas. Bila mak tu dia tak bagi anak tu kahwin, okay fine. Okay, tak apalah, kita ikut cakap mak. So berapa gaji yang mak nak rasa ni sampai baru boleh saya kahwin, cakap. Kan? Sebenarnya itu bukan kita. Sebenarnya jangan silap lah. Kalau seorang ibu tu rasa anak tu kerja supaya boleh berbalas dia balik duit kat kita, maka sia-sialah pahala yang kita hantar anak belajar. Sia-sia. Tapi kita nak dia jadi manusia yang baik, manusia yang tak lupakan mak ayah dia, manusia yang sentiasa walaupun dah berkahwin tak lupa nak berbakti pada kedua orang tua dia. Yang itu yang kita nak. Jadi walaupun dia kahwin, tidak bermaksud gaji dia tu kita tak boleh rasa. Kan? Kalau anak tu anak yang baik. Kan? Kalau anak tu tak kahwin pun tetap dia habiskan duit tu untuk dia dan mak bapak tetap tak merasa. Bukan sebab kahwin. Anak pula bila dia kahwin dapat pula isteri yang nak tanya abang boleh. Abang ada tak bagi duit berbulan kat mak? Abang bagilah bang. Mudah-mudahan berkat keluarga kita ni juga. Okay. Saya tak kisah bang. Saya kan kerja juga. Kan? Dia bagi kat mak tau. Jangan tak bagi. Sekali lagi saya melakonkan dialog untuk itulah situasi. Saya nak cakap itu memang mantap. Dialog sangat-sangat mantap. Okay. Jadi orang tu faham. Orang tu faham situasi tu. Jadi lepas tu lagi satu lagi dalam bab tadi kan soalan yang Kak Ibi tanya. Macam mana kita nak tengok keadaan tu dia tu masih orang tu jodoh tu dah dekat ke belum? Jodoh tu dah dekat, pertama bila dia berani berterus terang dengan mak ayah dia, itu tanda dan memang jodoh dia dah dekat. Dia sebenarnya kalau orang tu dia tak rasa tak kuat lagi nak kahwin, dia takkan cakap kat mak ayah dia. Itu mak ayah kena ingat. Yang kedua, dia bila pasangan tu dia dah mula ada sifat memaafkan. Dia macam kuat untuk maafkan. Bila dia bergaduh sikit, dia boleh lebih kurang. Dia okey je. Jangan buat lagi tau. Maknanya dah nampak dah. Mereka dia dah boleh dah mula nak hidup sama. Kemudian dia dengan pasangan dia tu, dengan apa, dia dah dengan keluarga dia pun dah nampak ciri-ciri dia tu, dah pandai bagi semangat kat orang. Dia boleh nasihatkan mak dia. Mak kena tenang dalam hal ni. Mak jangan ingat apa, tak apalah mak, biarlah orang buat kita mak, tapi jangan kita buat orang.
anak aku lah nasihatkan aku. Itu tak ada dah dekat dia nak kahwin. Kemudian dia selesa bersama. Dengan orang yang dia kenal tu, dia dah mula berbual tu selesa. Dia seronok bila orang tu datang rumah dia kan. Kadang-kadang bila makan tu kenalah, dan dia dah mula rasa rindu bila berjauhan kan. Tu tandanya makna dia dah ada lah. Kemudian dia dah mula membawa watak-watak tu. Sebab watak-watak apa? Watak-watak tak apa mak, bak saya masak hari ni. Dia dah boleh masak, dia dah boleh buat Dah macam kerja yang family macam orang person lah suruh buat. Kan. Ha, ha. Kemudian hati ni dah mula rasa tenang, sentiasa tenang, tak ada kusut tidak, kalau kabut, ngamuk, barang tu pasal. Jadi mana dia boleh mengawal hati dan perasaan dia. Itu antara tanda-tanda lah secara psikologi yang menunjukkan seseorang tu dia dah boleh lah mendirikan rumah tangga. Selain pada kemampuan yang Nabi ajar kan, jaga yang 4 perkara, agama dia, harta dia, keturunan dia, dan juga agama, harta, keturunan. Apa satu lagi? Agama, harta, keturunan. Kalau kedekut Agama. keturunan. La ilaha illallah. Tak apa, insya-Allah. Allahumma Kejap lagi ingat tu. Muhammad. Nanti kejap lagi datang Kejap lagi datang Allah salli Muhammad. Okey, sementara kita nak tunggu ni kembali semula ilham tu daripada SD, kita nak maklumkan juga kepada rakan-rakan kita pada pukul 4.23 nanti akan masuk waktu solat asar Lupa pula. Kecantikan. Parah. Okey SD, kita ada satu lagi VT ni kita nak tunjuk ni. Tadi awal-awal kita dah tunjukkan Hakim umur awal 30-an dan dia tak rasa pun pressure untuk kahwin sebab dia rasa dia masih lagi muda lagi, tak ada apa hal lah kan. Tapi ni kita nak dengar pula reaksi seorang gadis. Kita dengarkan, tengok. Ini macam reaksi kita berdua je nampak. Itulah dia. Waalaikumsalam. Nama siapa? Rasha Hani. Oh, Hani. Hani umurnya berapa ni? 23. Oh, muda lagi. Awak tak kahwin lagi? Bila nak kahwin? Baru je kerja. Oh, baru kerja. Tapi jangan lama sangat. Kalau lama-lama biar nanti jadi anak dah tua. Tak boleh. Ni dekat tu online tu banyak dating. Tak dating ke? Tak. Mak tak suruh kahwin? Tak. Ada boyfriend? Nope. Tak ada. Plan nak kahwin bila? 27. Oh, memang plan 27 tu sebenarnya dah tua dah tu. Dia kena kahwin awal. Dia dapat anak ramai-ramai awal-awal. Awak lo, hempo lo ni suka kahwin lambat no. Tak apalah. Ni makcik doakan. Dapatlah hempan jodoh yang elok-elok no. InsyaAllah. Itu dia salah satu contoh ni SD. Saya sebenarnya sebelum kudara ni, saya ada tanya juga pendapat kawan-kawan lah. Katanya kahwin lambat tu, definisi kahwin lambat bagi perempuan kalau dah cecah usia 27. 27 dan usia yang paling ideal untuk wanita berkahwin ialah 25. Tak tahulah sama ada ukuran usia tu relevan ke tidak dalam topik kita ni. Dari segi umur ni macam saya cakap tadi lah. Dari segi umur tadi sebenarnya dia tak boleh kita nak ukur macam tu. Contoh macam kita dekat rumah kita pun kadang kita tengok anak kita yang kecil tu dah matang sangat dah nampak. Dia boleh nasihat. Mama sedih Mama dah makan belum? Nanti adik ambil air tau. Padahal dia tak faham apa yang berlaku pada kita. Tapi dia boleh memahami dan juga boleh. Ada juga orang umur dah 40 tahun macam budak lagi. Ya. Jadi dia pula boleh kahwin tapi dia kena cari orang yang boleh jaga dia. Nampak tak? Jadi dalam hal ni apa yang saya lihat sebenarnya umur yang kita tetapkan tu sebenarnya tak tepat sebenarnya. Baru saja malam tadi saya berforum dengan tajuk remaja kan. Membicarakan tentang isu generasi XYZ. Jadi sebenarnya kita tengok satu keadaan kematangan pun berbeza-beza. Itu sebab definisi remaja ni yang cakap 19 hingga 40 tahun. Ada cakap 19 hingga 38 tahun.
Ada yang cakap 22 hingga 40 tahun. Jadi kenapa macam tu? Kerana tidak ada definite answer untuk menentukan remaja tu. Sebab termasuklah juga tentang usia boleh berkahwin. Itu sebab kita tengok ada orang umur 20 dah kahwin tapi bahagia sampai hari ni. Ada yang umur 20, umur kononnya 35. Dia umur 35 tahun, suami 40 tahun. 2 tahun kahwin cerai. Nak kata apa? Dengan tahap dua-dua di career. Bukan kata tak matang. Jadi sekarang apa isu dia? Isu dia adalah sebenarnya salah satu perkara yang kita kena ada adalah ilmu. Yang orang tua-tua dulu bagi macam mak saya ingat. Masa mak saya lahirkan saya dulu, umur dia 17 tahun. Dan sehari ini umur mak saya lahir tahun 1958. Jadi, bayangkan umur 17 tahun, mak saya dah ada saya. Jadi tunjukkan keadaan dan Alhamdulillah mak saya berjaya membesarkan anak dengan baik. Bahagia bersama dengan arwah abah dulu sepanjang hayatnya dulu dan tak ada ganti pun sampai hari ini. Dan apa yang saya nak share hari ini adalah bukan umur sebenarnya, tetapi sebenarnya ilmu yang diajar oleh orang dulu. Orang dulu tu sebabnya dia bagi alasan anak saya masak nasi pun mentah lagi. Anak saya ni ialah dia pun tak pandai mengemas lagi. Jadi itu alasan dibagi secara tersirat. Nak bagi tahu ukuran untuk berkahwin ni adalah ilmu rumah tangga tu kena ada. At least basic orang sekarang tak apalah besok dah kahwin pun pandai-pandai lah belajar. Itu silap dia. Silap Kita nak terjun dalam tu pun nak belajar. Bukan, itu bukan caranya. Tetapi adalah persediaan sebelum menempuh alam rumah tangga itu penting. Itu sebenarnya. Itu sebab di Brunei Darussalam, khusus kahwin 2 hingga 3 minggu. Khusus kahwin. SD boleh sebut. Sebab belajar tentang teknik urusan rumah tangga, teknik pengurusan keuangan, cara mendidik anak, kan, cara mengaji Quran, teknik solat yang betul, semua diajar. Sebab kita berkahwin bukannya untuk mendapatkan isteri, bukan mendapatkan suami. Tetapi perkahwinan itu sebenarnya adalah membina sebuah kehidupan. Membina sebuah kehidupan ni memerlukan macam kita membina sebuah negara. Kita ada kerajaan kita sendiri. Kita ada pentadbiran kita sendiri. Dan kalau kita tidak ada ilmu pentadbiran, kita tidak ada ilmu pengurusan keuangan, kita tak ada ilmu cara untuk mendidik anak-anak muda untuk macam mana untuk membesar menjadi orang yang berjaya, maka itulah berlaku porak-poranda, huru-hara di dalam rumah tangga dan sebagainya. Dan perkara ni saya rasa Kak Abby lebih bijak sebab sebagai orang yang mempunyai semasa Kak Abby bekerja di dalam stesen radio dulu, pelbagai luahan-luahan perasaan, malahan ada orang yang berkongsi tentang masalah. Saya dengan Kak Abby sendiri dalam rancangan Nak Bahagia Utama Keluarga yang kita jaga dulu, soalan yang pelbagai malahan menyebabkan kita pelik. Kenapa macam tu sangat kes tu boleh berlaku? Kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa suami yang dulu romantik boleh pukul isteri sampai tak ada belah kasihan? Sedangkan dulu macam nak mati, nak bunuh diri, nak tembak dengan senapan gajah sampai matilah macam kita. Seniman berjalan lapuk tu kan, dia nak sangat kan. Dia nak sangat kat perempuan. Tapi bila dah kahwin, keadaan dia jadi berbeza. Kenapa? Jadi inilah sebenarnya yang kita tidak ada. Ilmu yang saya nampak. Kadang-kadang benda basic kot. Kalau suami kata, awak tak masak. Masaklah sendiri, bising lah. Ada isteri jawab macam tu. Sebab ilmu tak ada. Kan? Kadang-kadang, betul lah. Suami pula, dia fikir, beras kita beli. Hari ni tak habis beras kita beli. Dia bukan isu beras beli ke apa. Isunya, bila sama-sama saling melaksanakan tanggungjawab, insya-Allah rumah tangga kita akan menjadi lebih mudah, lebih lancar alirannya. Masalah akan ada. Tetapi bagaimana cara kita respon terhadap masalah itu yang penting. SD, bila SD sebut tentang kes-kes penderaan yang berlaku kan, sebenarnya itu adalah salah satu juga sebab kenapa ramai juga di kalangan anak-anak gadis kita yang takut nak mendirikan rumah tangga. Takut walaupun mereka mencari imam lah untuk mengimami sebagai pemimpin dalam keluarga kan. Tapi bila ada banyak sangat kes-kes yang macam tu, gerun, takut. Mungkin itulah juga sesuatu yang perlu kita maklumkan kepada anak-anak gadis kita ni, bahawa itu tak sepatutnya dijadikan sebagai penghalang lah untuk mereka berfikiran positif tentang nikmatnya berkeluarga, berkelamin kan. Betul tak SDM?
Okey, kita Sebenarnya lalukan rumah tangga soalan. rumah tangga ni sebenarnya kita ni yang nak jadikan di syurga atau neraka. Jangan salahkan pasangan kita kalau benda tu tak jadi begitu. Mulakan. Kebaikan tu kita kena mulakan. Saling melumba-lumba buat kebaikan dalam rumah tangga. Jadi bila kita saling Siapa? melumba-lumba buat kebahagiaan, baik suami, baik isteri, kedua-duanya. Jadi kalau kita Sama-sama kena contoh mula. tadi, dia takut. Dia takut tengok. Dia kata tengok. Tak nak aku kahwin. Tengok orang tu kena pukul. Tak nak aku kahwin. Tengok orang tu tak tanggungjawab pada siang. Tak naklah aku kahwin. Itu sebabnya Nabi dah bagi guideline. Kriteria nak kahwin tu macam mana. Nak cari perempuan yang macam mana. Nak cari suami yang macam mana. Kan Siti Khadijah dulu meminang Rasulullah SAW. Makna nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan orang perempuan tak ada masalah pun. Tak ada pun istilah diri cari timba. Kita ni bukannya cari timba, tapi kita kena kaji calon kita tu. Sebab kahwinan ini juga disebutkan sebagai satu perjudian sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang tu resume cantik tapi pemalas. Ada juga. Kan bila dah kerja kan dia tak boleh buat benda lain. Bila dia dah kahwin dia tak boleh buat benda lain. Main game je contohnya. Sampai kata abai semua benda. Itu nampak baik, patutlah senyap, tak banyak cakap, baik budaknya. Patutlah senyap main game. Ingat Memanglah kata senyap. tawaduk Kan tawaduk. Itu masalah kan. Jadi tu hati-hati. Itu je. Okey, kita akan sambung lagi dan kita lalukan soalan daripada rakan-rakan kita semua. Anda boleh hantarkan ke talian hotline kami 014 30 10 10 2 dan soalan untuk topik kita hari ini, kahwin lambat, kahwin cepat, semua salah. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kurma Ajwa Alia ditanam di pekarangan Tanah Haram Madinah Al-Munawwarah. Ianya 100% asli dan organik, dibawakan khas kepada anda. Hadi yang terbaik dipilih untuk grade premium dan rasanya tidak terlalu manis. Just nice. Sesungguhnya pengambilan kurma adalah amalan sunnah yang sangat dituntut. Jadi, amalkan 7 biji setiap hari. Bagi 500 gram kurma Ajwa Alia, ni dia 500 gram, harganya hanya RM70. Tapi kalau anda beli 2 kotak bersamaan 1 kg, harganya lagi murah, RM120. Tapi jangan berlengah-lengah, kena cepat-cepat tempah tau. Sebab tawaran ini dibuka hingga hujung bulan sahaja. Okey, jadi anda boleh buat tempahan dalam keadaan segera dengan klik pautan yang tertera ataupun anda boleh hubungi talian hotline kami 014 30 10 10 2. Kurma Ajwa Alia. Dapatkannya hanya di IB Channel. Ya, kembali lagi bersama kami ABSD, AB Tanya, SD Jawab dan topik kita hari ini kahwin lambat, kahwin cepat, semua salah ya. Dan kita alu-alukan soalan daripada viewers. Kalau anda hantar boleh hantar ke hotline kami 014 30 10 10 2. Okey, kita ada satu soalan ni SD daripada Rohamiza. Rohamiza kata, salah ke kalau masih tak kahwin lagi? Saya jaga ibu dan jodoh saya masih belum sampai lagi. Tapi ada pula kawan-kawan sibuk nak suruh cari, siap suruh join apps cari jodoh. Sampai saya stres. Umur dah 37 tahun. Okey. SD. Jadi dalam hal ni sebenarnya tak payah stres. Yakin aturan Allah Ta'ala untuk kita. Tak payahlah. Kita tak ada masalah pun kalau nak masuk app cari jodoh tu. Tak ada masalah pun. Cuma kita kena ingat satu perkara lah. Kita yang dalam apps cari jodoh ni pun sebenarnya banyak juga yang banyak scammer-scammer yang menyamar jadi orang yang baik. Jadi apa dan akhirnya berlaku penipuan. Saya tak cakap semua. Ada di antaranya yang ambil kesempatan app ni adalah untuk mengambil kesempatan pada kelemahan orang-orang tertentu yang juga ada dekat dalam tu. Jadi just berhati-hati je lah. Tapi pada saya,
syukur Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang kepada kita. Lambat kahwin bersebab. Sebabnya supaya kita boleh berbakti pada kedua ibu bapa kita. Which is good enough. Sebenarnya satu perkara yang tak terbanding sebenarnya. Sebab kita masih lagi tidaklah ada keadaan terburu-buru nak mencari jodoh. Jodoh, tapi kita, kalau anda kata jodoh tu akan sampai untuk kita, insya-Allah Ta'ala dekatkanlah. Kita jangan tinggal solat sunat duha. Solat sunat duha tu doa, ya Allah, kalau jodoh aku itu berjauh, kau dekatkanlah. Kalau jodoh aku tu ni bukan rezeki je tau, jodoh apa kita boleh tu. Kalau jodoh aku dalam air tu kau timbulkanlah. Kan, tu kahwin dengan dugong nama tu kan. Tapi maksudnya tu maknanya kita yakin dengan aturan yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita. Tak usahlah kita risau-risau. Kadang-kadang nampak desperate sangat pula. Memang tak ada apa pun. Kan? Kita kalau betul nak bakti kepada mak ayah kita risau. Silap-silap ada jodoh kita disebabkan itu. Mak ni nak benarkan kau. Adalah seorang ni nampaknya elok. Tapi mak dengar dia pelakon. Takut. Siapa pula? Rupa cek-cek, rupanya si Fikri. Wah, lama. Kan? Masa tu baru kau tahu. Kan? Patutlah Allah Ta'ala lapakkan jodoh aku. Nak bagi yang terbaik rupanya. Contoh. Kan? Ataupun Anwar Zain. Handsome punya contoh kan. Mak berkenal sangat dengan Anwar Zain tu ya. Sekali nak berjawab. Nampak lah kan. Kahwin dengan Anwar Zain. Tu dia. Aduh, pening tu dia kan. Jadi, mana kata, jangan kita terburu-buru pun dalam hal tu. Relax je. Sebab kita dah nampak. SD bagi nasihat kepada orang yang belum berkahwin. Bolehkah SD bagi nasihat kepada orang yang duk tanya macam Mak Jemah tadi tu? Yang duk tanya je. Mula-mula dia tanya, hang ni dah kahwin belum? Dalam nama dah mula. Jadi macam tu. Jadilah untuk orang yang tanya ni, memang Allah Ta'ala wujudkan watak tu untuk uji kita. Nak tengok kita ni respon macam mana. Orang macam tu memang ada. Mak Jemah ni memang ada. Mak Jolia. Saya tak naklah sebut Mak Jemah. Macam ada kaitan dengan satu radio tu. Tak nak sebut lah. Kita sebut macam. Beda. Kak beda. Beda kan. Kenapa kau ni? Bila lagi kau nak kahwin? Apa yang kau tunggu? Kau tak laku ke apa? Tengok muka elok. Tengok muka elok. Kata kan. Jawab sekali dia kata macam ni SD. Dia nak cari ciri-ciri lelaki seperti SD. Sudah. Wah, kenapalah soalan ini yang dikeluarkan pada ketika ini? Sebab dia kata saya suka SD, suka bergurau, pandai buat dialog. Ya pula kan. Jadi saya berazam lah untuk kurangkan dialog saya lepas ni kan. Tak, tapi Aku, jangan marah gurau-gurau aku. Dah, dia macam ni. Dia sekarang ni ayat yang dia cakap tu sebenarnya. Dia berusaha kalau boleh nak cari yang macam SD. Dia bukan nak SD tau. Jadi mungkin ada rupanya cek-cek rupanya ada adik Samsul Debat yang belum kahwin lagi. Contoh. Kan dia cakap pun macam SD. Kan. Mungkin bukan Samsul Debat, dia Samsul Debab contohnya. Kan? Contoh lah kan. Ada pilih lah. Tak ada Samsul Debat, ada Samsul Sebat. Contoh macam tu lah kan. Tak, maksudnya dalam hal ini kriteria tu tak ada masalah. Kriteria tu tak ada masalah. Tetapi yakin dan percaya. Dalam jutaan manusia, bilion manusia yang ada atas muka bumi ini, insya-Allah ada jodohnya. Yakin. Dan awal tadi bila Azzi sebut tentang app kan, app jodoh tu kan. Berhati-hatilah sebab kadang dia letaklah muka Shah Rukh Khan padahal memang ada iras muka dia bila jumpa, memang iras Shah Rukh Khan. Dia punya telinga tu, cuping tu je yang sama. Yang lain semua tak sama, cuping telinga je sama. Tak sama. Yang kita ni pula kena pula kita luar bendul. Dia lelaki idaman Melaya, tahu tak? Tak. Okey. Sekadar gurauan Okey, kita nak layan satu soalan ni daripada Dahlia. Kalau boleh Faiz pinkan dia soalan daripada Dahlia tadi. Ada tak? Dah hilang dah ke? Okey, ni tentang orang yang frust SD. Dia frust.
Dia frust, Hmm. mungkin frust sebab ahem-ahem tu jumpa orang lain ke, ataupun mak dengan ayah dia tak berapa nak restu ke, ahem-ahem terus dia cakap that's it. Tak nak dah, tak nak fikir dah, apa-apa dah. Memang, dan sebab dia pula berpendapat sekarang umur saya dah lewat 30-an. Kalau saya nak kahwin, kebanyakannya kalau yang sesuai usia dengan saya ni, kebanyakannya laki orang. Macam mana tu? Sebenarnya lelaki orang ni tak ada masalah. Yang masalah kalau lelaki Tak ada masalah? binatang tu masalah. Jadi elok lah kalau lelaki orang dia okey lagi lah. Yang penting manusia. Maksudnya dalam hal ini kena caranya. Yang jadi masalahnya kan ni huru-hara apa semua kan. Jangan tak boleh tak jumpa titik kedamaian tu. Jadi no point nak kahwin. Faham tak? Jadi sebab kita bukan nak cerita pasal poligami apa pun, tapi nak cerita itulah istilahnya pun kalau nak sebut kan. Tapi maksudnya dalam bab ni sebab kita tengok ada yang kahwin malahan isteri pertama dia yang pergi pinangkan orang ni. Jadi dia hidup pula macam rupanya dia memang hidup macam adik-beradik. Baik sama-sama melayan suami. Ini yang kita nak, bukannya kita nak bergaduh-bergaduh tu. Kalau boleh mana buat betul lah, insyaAllah. Alhamdulillah ada orang berhati mulia macam tu, dia faham. Okey, ini kita nak jawab soalan ni daripada Ana. Ana kata mohon pencerahan buat saya yang bakal dapat menantu perempuan yang tak reti solat dan baca Quran. Kalau dalam hal ni nasihat saya, pastikan bila bakal, mana belum dapat lagi. Bakal dapat, mana dalam tempoh sebelum dapat lagi dah minta dia untuk pergi belajar solat dan belajar baca Quran. Cari guru yang baik supaya datang minat dia untuk belajar. Bukan sekadar belajar nak kena marah, dia suruh orang jadi fed up belajar. Jangan. Sebab ada juga mak yang tak berkenan dengan menantu tu, dia hantar guru garang suruh marah-marahkan dia. Jadi dia fed up lah nak belajar. Jadi akhirnya dia tak nak kahwin. So tu bukan caranya. Hantar cari supaya dia minat agama. Sebab pahala dia bukan pahala kahwin je. Pahala yang paling besar adalah dapat bawa dia dalam agama. Kadang ada orang yang memang hidupnya berkecil, dia tak pernah terdedah dengan Quran, tak pernah terdedah dengan solat. Walaupun dia Melayu Islam. Ada orang tu pula dia memang bukan Islam. Ada tu pula memang daripada kecil lagi dia memang hidupan dengan keluarga-keluarga tu memang tersak barat lah. Memang kata dia tak ada kehidupan memang habis-habis liberal lah. Langsung tak berpegang pada agama, tak ada kepercayaan pada Tuhan, langsung tak ada. Jadi banyaklah yang perlu kita lakukan sebelum hijab kabul tu. Jadi kita kena advise lah dengan sebaik-baik. Kalau terbalik pula SD? Kalau terbalik pula, let's say lah menantu tu lelaki dan memang dia tak solat dan dia tak kerti baca Quran dan dia telah di-interview lah oleh bakal. Sama juga Kita kena suruh dia, kita kena wajibkan dia sebab kalau apa saya nak awak jaga anak saya. Tak nak belajar, that's it lah. Kalau dia tak nak belajar, no point lah, buat apa lagi. Sebab tapi kalau anak kita nak je kahwin dengan dia. Tak, sekarang ni kena ingat selagi anak belum lagi berkahwin dengan lelaki tersebut, anak tu bawah tanggungjawab kita. Kita dah tahu dah anak tu dia yang bakal menantu tu tak nak belajar agama. Macam mana kita boleh expect dia akan belajar agama bila dia kahwin dengan anak kita? So berdosa tak kita? Berdosa tak kita? Kita dah tahu nanti dia tak nak. So kita nak serahkan juga anak kita. Jangan. Melainkan anak kita berkeras, tak apa bah, saya tahu agama saya, insyaAllah pegangan saya kuat, dia tahulah nak ubah dia macam mana. No. Abah tak nak. Abah nak kau ubah dia dulu, baru kau kahwin dengan dia. Itu yang sebenarnya. Sebab kita tak nak kan orang hanya masuk Islam sebab nak kahwin. Tapi agama tak nak belajar. Apa pun tak nak tahu. Itu kita tak nak. Jadi ibarat kita memikul biawak hidup tu. Biawak ni, biawak dah lah geli. Lepas tu tak tidur diam. Nak pegang apa semua, tak tidur diam. Ya Allah, biawak ni aku bunuh pula. Dan itulah perasaan
Ya. Penyampahnya apanya itulah maksud orang tua cakap biawak hidup tu. Mm-mm. Kita dah tahu Betul. dah tu biawak. Yang kita nak bela lagi buat apa? Kan? Contohnya Biarkan wak. maksudnya kadang-kadang Patutnya macam tu kan? Mm-mm. biarkan wak Bukan biawak tu. Kan? biarkan wak macam tu. Biarkan wak biawak tu macam tu kan. Ha. Okey, Biawak punya kita biawak nak dia tu kan. kita nak bacakan pula lain soalan seterusnya SD daripada Nora Shima. Betul Ustaz, macam saya umur 31 masih belum berumah tangga. Dulu pernah kenal kekasih orang lah, suami orang lah tu kan. Saya jadi frust, kecewa, asyik kena tipu je. Sekarang saya buat hal saya sendiri dan berbakti menjaga ibu bapa saya. Macam ni? Ni memang dah tertutup lah pintu hati dia. Dah tak nak fikir Dah, dah. saya rasa ramai lelaki yang masih lagi belum ada jodoh ataupun mencari jodoh dekat dalam sembang santai kita petang ini yang akan melihat iklan yang dikeluarkan oleh Noshima ni. Jadi siapa nak cuba boleh PM tepilah pada Noshima kalau nak cuba nasib. Tak pada saya. SD tapis. Tak. Kita berdua interview sekali. Abby, kita akan tanya. Check tu satu background check kan. Jadi pada saya dalam keadaan ini, alhamdulillah lah kita baca, kita boleh berbakti pada mak ayah kita. Jangan tertekan, doa aja. Kalau ada jodoh adalah, tentu je. Yang kita sakit. Okey. SD. Ini realiti kehidupan lah Bila kita belum kahwin, sekarang ni social media kan, orang kahwin bahagia, our first honeymoon. My husband is my life. This is my world. Macam-macam lah. Dia bagi gambaran, dia kata menikmati kehidupan berdua, macam romantis. Jadi kita ni manusia normal kan, ada perasaan kan, mesti tengok macam kena pula itu adalah mungkin orang yang kita kenal, dia bahagia, dia memang pamerkan kebahagiaan dia. Macam mana tu? Thanks for completing my dean. Kan? Macam tu kan? Kan. You complete me. You complete me. Yes. Allah. Yes. Macam mana tu? Reciprocal process. Lengkap melengkapi. Macam tu kan? Lepas tu dia tangan macam ni kan? Wah, sambut. Tangan macam tu. Dia tunjuk gambar tangan je, dua-dua tangan je dia ceritakan. Betul. Yang tangan berinai tu kan. Kita menanah mata tengok kan. Saya suka tengok apa tau? Saya suka tengok pasangan bukan saya kata saya tak suka tengok Nilofa, no. Dia dah kahwin alhamdulillah, syukur. Seronok tengok kahwin dan meriah. Tapi jangan lupa tahu baru ni kita tengok Syamel dengan Nazikri tu kahwin. Syamel kan? Syamel penyanyi tu. Saya tengok dia orang dekat luar kan. Ya Allah, bestnya saya tengok dia orang macam, betul ke dia ni dah kahwin macam tu kan? Macam couple macam-macam. Dia tak adalah menunjuk-nunjuk macam over sangat, tak ada. Itu saya seronok tengok lah kan. Sederhana Mana kata itulah dia. Jadi pada dalam hal ni, pada saya satulah. Dalam Islam pun ajar. Benda yang over pun benda tak baik sebenarnya. Kita tak wasatah. Bersederhana, pertengahan. Jadi kita tak payah pening-pening kepala. Kalau kau nikah dekat pejabat agama pun nikah juga sebenarnya. Kan? Kau nikah apa semua, sebenarnya yang lain tu semua hanya adat kebiasaannya, tapi yang pentingnya akad nikah tu. Itu je sebenarnya. Dan sudahnya orang lain pun, mak kita nak buat macam tu lah, nak ada lampu limpah macam ni lah. Tak perlu. Sampai membazir berhutang besok tak payah. Orang lain kemampuannya, ukur baju badan sendiri. Ya, betul. So, yang penting yang penting kebahagiaan tu yang kita nak capai selepas. Saya pula SD, ni pandangan saya, yang mana nak try very hard untuk pamerkan kebahagiaan, seolah macam family mereka tu sempurna apa semua kan. Bagi saya lah, golongan ini tidak matang. Bagi saya lah. Tak tahu lah betul ke tidak Senangnya bila orang tu try very hard untuk menunjukkan kebahagiaannya, maknanya dia tak bahagia. Habis cerita. Tak senang. Boleh ke orang yang bahagia ni tak payah tunjuk pun orang tahu dia bahagia. Macam tu kan. Simple je. Dia tak pernah cakap alhamdulillah isteriku yang telah ni. Tak payah. Hari ni isteri saya tak sihat, jadi saya nak tolong ni. Dan semoga ikatan kami berkekalan. Apa masalah kau? Nak tolong aja lah. Kan? Kadang saya tak benda-benda macam tu lah. Kadang ada orang yang macam tu kan. Jadi tak perlu. Kan? Tapi syukurlah SD kita bukan artis SD.
Betul. Nak tunjuk Sebab Alhamdulillah. kadang katanya peminat nak ada share. Sharing Tak. is caring. Masa bila peminat cakap tolong share macam mana kau masak, tolong bini kau tolong cakap? Tak ada. Engkau yang nak share, lepas tu yang cakap peminat yang nak. Janganlah. Please lah. Siapa yang kita tipu sekarang ni? Kan? Jadi sekarang ni apa pun, kebahagiaan ni bukan satu benda yang ditunjukkan pada orang. Tapi kebahagiaan itu adalah apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa. Jadi apa yang kita rasa? Tenang ya. Sebab Nabi ajar kita, orang yang paling kaya bukannya orang yang paling banyak duit. Orang yang paling banyak kereta, orang yang rumah besar. Tapi orang yang paling kaya, adalah orang yang biasa merasa cukup dengan apa yang itu sebenarnya. Abang rasa syukur abang ada isteri macam saya. Abang rasa happy. Yang ada masak untuk abang. Yang dah hadir untuk abang. Benda tu tak perlu keluar IG pun. Benda tu tak keluar Facebook pun. Tapi cukup dengan duduk di atas katil, pegang tangan isteri, mata bentang mata, meluahkan hati dengan seikhlas. Itu bahagia. Keluar dalam Facebook, tunjuk kat orang, orang like, orang share, tu bahagia. No lah, please lah, tolong lah. Jauh sangat, jauh panggang dari api. Kan? Malahan orang yang bahagia ni kadang susah nak cakap, dengan honeymoon dengan isteri takkan tak honeymoon kat mana? Alhamdulillah, kami pergi tempat yang memang kami suka lah. Kita tak ada nak tunjuk pun. Okey, SD ada beberapa lagi soalan yang kita nak layan ni, tapi kita nak berehat seketika. Jadi kepada sahabat-sahabat semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda, iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian, sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Assalamualaikum. Kesalam. Nama apa, Dik? Faiz. Faiz. Faiz umur apa? Baru 28. Oh, baru 28. Tak kahwin lagi? Muda lagi 28 baru. Laki 30 pun dah rugi. Perempuan kalau makin tua tu saham dia makin turun. Laki tak apa. Laki tua, lagi banyak duit, lagi santai. Mak tak suruh kahwin ke? Mak dah tanya lah. Tapi tak sampai jodoh. Kalau sampai jodoh nanti sampai dekat. Makcik doakan aku dapatlah ya jodoh yang baik-baik dan cepatlah kahwin. Jangan memilih sangat awak tu. Kena memilih lah nak hidup sampai mati tu. Itu dia. Kena memilih lah nak hidup sampai mati tu. Kan? Kita bukan nak kahwin sehari dua je kan. Jadi itu satu lagi reaksi daripada anak teruna yang berusia 28 tahun dan dia relax je. Tak ada tekanan apa-apa pun. Dan dia anggap bahawa wanita semakin berusia saham jatuh. Lelaki makin berusia saham naik. Wah, ini tidak adil. Okey. Itu reaksi. Itu bergantung. Sebenarnya bergantung. Kalau kita kata dia, kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW waktu umur 25 tahun, Nabi berkahwin dengan seorang perempuan yang berusia 40. Seorang perempuan golongan bangsawan yang kaya dan cantik. 40 tahun bukan kata cerita anak dara 20 tahun. No. Janda yang berusia 40 tahun. Dan Nabi berkahwin dan Nabi tidak menduakan dia. Sehinggalah baginda kehilangannya. Yang mana Siti Khadijah ini ketika Nabi diangkat menjadi Nabi. Nabi duduk di Gua Hira, kami mewahyu di Gua Hira. Bayangkan
ketika itu Nabi berumur 40 tahun dan isterinya telah pun mencecah umur berapa tahun? Kalau 25, kalau nak jadi 40 tambah 15. So tambahlah 40 tu tambah 15. 55 tahun. Dengan tahap usianya masa tu, dari bukit turun bukit nak menghantar makanan kepada suaminya sebab nak pastikan menjalankan tanggungjawab sebagai isteri bagi makan. Dia kata fikir. Maknanya macam mana nak cakap? Sampai kesudah Nabi kata tidak ada. Malahan sampai kesudah Aisyah cukup cemburu dengan Nabi. Kerana sampai kesudah Nabi tetap menceritakan kehebatan dan kemuliaan seorang perempuan bernama Siti Khadijah. Maknanya nak cakap apa? Perempuan yang usia tua ni satu benda yang kita kena ingat. Dia bukan tua, dia lama. Dia bukannya Dia bukan tua, dia dia lama. apa? Dia bukan tua tapi lama. Dia bukannya lanjut tetapi pengalaman. Kita kena faham. Pengalaman yang ada tu menyebabkan dia berhati-hati. Kadang-kadang dia lebih memanjakan. Dia memanjakan Nabi tu macam mana? Nabi sekali Nabi meletakkan kepalanya di peha Siti Khadijah. Masa Siti Khadijah ketika dia tak sihat, dia dah sebut daripada Nabi. Andai kata aku tiada lagi, kan? Dan kau masih perlukan khidmatku, maka kau ambillah tulang belulangku daripada kuburan itu, jadikanlah jabatan untuk membantu usaha dakwahmu. Nampak tak? Macam tu sekali dia kata dia dah mati pun dia nak tetap nak tolong kami. Dengar tu, Faiz. Jadi dalam hal ini sebenarnya yang tak ada istilah tua muda. Ada orang umur 60 tahun lelaki itu. Kahwin lagi ada. Jadi mana kata lelaki baik perempuan. Tua ni perkiraan. Tetapi hati tu deal kan. Bahasa Hindi deal Osedo Joja Dede kan. Itu lagu lama tu. Memang budak sekarang tak tahu. Kan? Jadi mana kata hati ni soalan. Jadi dalam hal ini Faiz perlu pertimbangkan baliklah teori siapa yang lama ke muda ke apa. Bila soal jodoh bila dah sampai, dia tak kira muda, dia tak kira tu. Waktu umur 33 lagi dah menyampah, dah marah bila tengok cikgu tu baik dengan student lain. Masa tu hati dia dah mula bergejolak, dia sebab dia rasa cikgu tu dia punya. Dia tak boleh tengok cikgu tu macam melayan budak lelaki lain, dia tak boleh. Perempuan tu dia syok sangat dengan cikgu tu. Jadi dalam keadaan itu satu perkara yang dalam bab hati dan perasaan. Boleh sampai perasaan saya. Jadi Faiz, kau hati-hati. Besok bila umur kau 30-35, perasaan tu masih lagi tak ada. Kau kena tanya balik yang kau tu normal ke tidak. Kau kena tanya balik dia. Kan? Jadi apa pun, nasihat saya, banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Supaya bagi kita. Bayangkan ada orang tu umur 60 tahun kahwin. Kemudian dapat anak. Orang tak percaya dia hantar anak. Hantar cucu. Anak akulah. Marah pula tu. Kan? Jadi mana tepuk dada, tanyalah diri kita balik semula kan. Wallahualam. Tak apa. SD, saja je nak menyakap si Faiz tu. Saja nak bagi tahu dia lah perbandingan Cik Ta dengan Zain usia berbeza 11 tahun. Ella dengan Azhar 16 tahun. Rosna Ma'aris dengan Tajul 26 tahun. Sekadar bercakap. Okey, kita nak layan lagi soalan. Ada soalan daripada Juhaida ke Syida? Syida dulu. Okey. Jika suami tak mau solat, dah puas nasihat tapi tak ikut. Macam mana tu? Tu tak nak ikut. Adalah ujung tu, ni contoh kata. Itulah contoh. Ni contoh lah, contoh. Kalau suami tak mau solat, macam tu nak. Kita siapkan kain kapan dia siap-siap. Cakap bang, kalau mati saya dah ready kain kapan lah. Kalau abang tak nak semayang, tunggu abang matilah saya semayangkan. Habis cerita. Macam tu je cakap. Dia kata dah puas nasihat kan tak mau kan. Bentar kain kapan lah suruh dia fikir ni. Lubang kubur abang pun saya dah booking kan. Kalau ikutkan jadual, malam minggu depan mati ni. Sebab dekat sebelah tu dah mula penuh dah. Dengan yang itu je belum. Dia memang fikir, abang nak semayang dulu kan atau nak tunggu orang lain semayangkan abang. Macam tu Habis. Kau ni dah pandai bercakap sekarang ni. Tak ada bang, saya dengar SD cakap. SD suruh. Sebab saya tak nasihatkan abang cakap baik, tak mahu kan. Jadi SD ajar cakap macam ni bang. Cakap je macam tu. Payah sangat. Saya pun sokong macam tu. Imam Al-Ghazali kata apa? Apa yang paling ringan? Buat dosa. Apa yang paling berat? Mengerjakan solat. Apa yang paling jauh? Masa lalu. Apa yang paling dekat? Kematian. Fikirlah sendiri. Kan? Allah. Okey. Kita ada soalan lagi ni daripada, nampak tak soalan? Soalan Juhaida. Okey, Juhaida Arifin katanya macam mana salam Ustaz, macam mana dah kahwin, dah duduk serumah baru tahu suami tak solat.
tak puasa, tak ngaji. Bila bagi tahu family sendiri, ayah tak percaya. Ayah marah. Alih-alih bagi tahu mak mertua. Sebab mak dia sendiri kan, tak percaya juga. Kena marah juga. So, pendam je lah. Sampai anak 5 orang. Itu dia punya pendam lain macam tu. 5 anak dia punya pendam. Saya punya pandangan dalam hal ini memang tak nak. Sebenarnya kita tak boleh, approach kita tidak boleh terus pergi pada mak ayah ni dulu. Tak boleh. Approach kita yang first kali memang dengan suami tu dulu. Dengan suami, nasihatkan baik-baik, first tak boleh. Cari kawan-kawan dia untuk suruh nasihatkan. Cari kawan-kawan yang boleh nasihatkan dia. Sebab kawan-kawan tu janganlah cakap pula yang isterinya beritahu. Kau cakap, aku tengok kau ni tak semayang macam mana kau? Kau pas semayang ke tidak? Dia cakap macam tu. Bagi bila dah ramai orang keliling dia mula menasihatkan dia. Mungkin hati dia tergerak. Dan dekat last resort baru bincang dengan mak ayah. Tapi bukan tindakan yang pertama. Tapi apa yang last resort tu SD tak dengar? Yang last resort tu baru kita beritahu mak ayah dia. Untuk bantu. Jadi dia mungkin malu sikit lah kan. Malu sikit. Dan satu perkara kita kena ingat juga satu perkara bab hidayah. Hidayah ni kan kita nak buka hati dia. Pemilik tanah tu kita nak tanam pokok, tanam ni nak bagi tumbuh Allah Ta'ala. Jadi begitu juga hati. Doa pada Allah banyak, jangan putus asa. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati dia untuk berubah. InsyaAllah. Kalau dia guna anak-anak dia pun boleh juga SD. Kalau anak-anak dia masih Boleh kecil. Abah-abah jom. Jom nak solat macam tu kan. Solat lah dulu Abah hujur. Abah dia jawab macam tu kan. Tak guna Minggu lepas pun Abah uzur. Minggu ni pun tapi saya dapat bayangkan juga SD sebagai seorang isteri. Bayangkan bulan puasa tak puasa. Anak-anak puasa. Stres tu. Stres tu. Anak pula cakap kenapa dia kena puasa? Ayah elok tak puasa. Dia kata kan. Tak jawab tu. Doalah kepada Johaida seperti mana SD kata tadi, jangan berputus asa. Doa dan terus berdoa lah supaya Allah jentik hati dia. Ataupun hati dia terjentik. Dijentik dah jentik, dia tak terjentik kan. Terjentik supaya dia berubahlah. InsyaAllah. Okey, ada apa-apa lagi soalan tak Faiz yang kita nak ajukan? Ni ada Kimi ke siapa ni? Kimi Omar. Okey, katanya yakin dengan perancangan Allah, lambat jodoh pun rancangan dia. Ada yang jodoh awal, ada yang jodoh lambat. Yang jodoh berkali-kali pun ada. Saya ni dah 40-an masih belum bertemu jodoh. Tapi saya reda je. Lantak lah apa orang nak kata, nak tanya apa. Allah tahu apa yang terbaik untuk saya. Macam ni lah, seperti mana yang kita cakap kan. Jadi betul lah kan. Orang nak tanya, tanyalah betul lah tu. Kalau saya pun saya cakap macam tu. Dulu pun saya waktu saya belajar dulu. Pada ketika umur saya dah 25-26 lah. Kenapa kau tak kahwin lagi? Belajar. Sampaikan arwah nenek saya kata apa? Tak sempat tak tidak aku tengok kau ni kahwin. Arwah nenek saya tu. Allah, orang dulu kan. Ya, jadi waktu saya tak ada kerja lain, menikah kerja. Saya mengawan masa tu. Jadi lepas tu bila saya dah akhirnya saya kahwin, saya cakap dengan nenek saya. Kita orang Negeri Sembilan panggil nenek Awan. Kompek kahwin kan, Wan nampak kan. Cakap macam tu. Alhamdulillah, Wan gelak aja. Jadi sebenarnya satu je lah, ni ujian dia Allah Ta'ala bagi kat kita. Yang penting kita tenang, yakin dengan perancangan Allah. Tadi Abang kata Kimin tadi, yakin dengan perancangan Allah. Wa makaru wa yamkarullah, wallahu khairul makirin. Kan kita boleh merancang, Allah Maha merancang, dan perancangan Allah tetap yang terbaik. Kan perancangan kita. Kan? Kadang dah buat dah siap semua, dah terpakat dah, lembu dah tumbang dah. Tak jadi kat kahwin. Ada orang macam tu. Tak jadi kat kahwin. Ada orang tarik bini 15 minit. Malu. Ada yang dulu ingat tak dulu kita pernah digemparkan. Dan surat khabar yang macam mana pengantin tu bersanding seorang-seorang sebab pengantin lelaki tak datang. Kan? Jadi dulu lah. Kita tengok keadaan ni maknanya nak beritahu kalau dah jodoh tu dia tak akan. Dan kalau dah bukan jodoh, walau kita tambat sekali pun dia tak akan kahwin. Jadi itulah ya. Betul. Sabar. Betul. Jadi itulah seperti ajal maut jodoh pun begitu juga dah pun tertulis, cuma kita sebagai hamba dia kita kena berusaha juga berdoa dan mungkin berlapang dada jugalah. Saya sebenarnya berat nak sebut benda tu tapi saya cakap lah juga kan sebab topik kita kan. Betul. Okey, Hawa ada soalan daripada Hawa.
sangat sayanglah, tunggu punya tunggu, ingat suami boleh berubah sampai anak dah ramai. Oh, ni macam lebih kurang macam soalan tadi lah kan? Yang tadilah, Ha. sambungan yang tadi tu. Ha. Kan, Sampai betul 5 orang lah. anak Mm-mm. Dia sebenarnya, dia itu satu. Tapi yang paling dia pening kepala sekali, Haling yang ni kaki perempuan. Bukan kaki dia tu macam kaki perempuan. Tapi Mm-mm. dia Kaki dia dia. kejap-kejap ada skandal dengan ni, ada skandal dengan orang ni, ada skandal dengan orang Mm-mm. tu. Kan, kadang sampai Mm-mm. macam lah, dia susah nak cakap lah. Jadi mana kata yang itu lagi menderita. Ada orang perempuan sangat menderita. Dia bertahan sebab fikir dia tak nak anak-anak hilangkan kasih sayang ayah. Tapi yang ayah ni tetap tak berubah. Itu yang jadi tekanan pada orang perempuan. Jadi kita doa sebenarnya. Setiap kali lepas solat, Doa. jangan lupa doakan dia terbaik. Buat Mm-mm. kita. Dan yang pastinya Itu SD soalan. bukan macam kita doa hari ni, besok termakbul. Ya, Ya, betul. doa, Kita sabar. doa kadang saya rasa emosional pula. Kadang-kadang kita berdoa bertahun-tahun. Dan mungkin itu yang Allah nak kita buat ni Ustaz. Kita doa, kita ingat pada dia, kita dekat dengan dia, bermunajat, bangun tengah-tengah malam, kan? Berbicara dengan Allah. Mungkin itu yang Allah nak kot Wallahualam. Sekadar berkongsi je lah. Okey, SD, ini ada soalan daripada Muhammad Sulaiman. Apakah ciri-ciri pemimpin rumah tangga terbaik, Ustaz? Ciri-ciri rumah tangga yang baik adalah yang pertamanya sebagai pemimpin. Yang pertamanya adalah bijaksana. Dia ada 10 ciri. 10 Yang pertama adalah bijaksana. Nombor 2 sampai nombor 10 sabar. Ya. Jadi tak payah tulis satu je, 1, 2. Okey, bijaksana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua sabar. Sabar. Mana nak tunjuk Sabar. menjadi pemimpin rumah tangga kena sabar. Kebanyakan pemimpin dia tak sabar. Dia jadi pukul anak. Dia yang tangan sampai kepada isteri. Sebagai pemimpin dia kena tunjuk contoh yang baik. Kan? Pemimpin ni pertama jaga dari segi agama. Dia jaga agama. Yang kedua, jaga makan pakai. Sebagai pemimpin dia bukan hanya boleh jaga agama, tapi dia jaga makan pakai nafkah baru dia steady. Yang ketiga, tahu mentadbir urusan ahli waris perjalanan ahli waris rumah tangga. Dia jaga. Dia jaga betul lah isteri beli barang. Betul lah isteri masak, tapi dia jaga kat benda tu. Dia bawah pengawalan dia. Dia kata kat mana yang beras ada lagi. Barang ada apa-apa tak ada tak? Tak adalah bang, kan baru beli itu. Tak. Kalau in case ada apa-apa beritahu bang. Jangan nanti last minute beritahu. Tapi anak-anak dia tanya, macam mana anak-anak semua? Ada banyak sekolah, buku ada pergi tak beli. Along tahun ni nak periksa kan? Kalau tak buku tak ada lagi. Cuba itu kat abang. Mak kata perjalanan pengawalan urusan rumah tangga tu ada. Dan dah tentunya keadilan kena ada lah. Jaga keadilannya di segi anak-anak. Kan? Kadang tak kesan, kita tak adil pada anak-anak. Kadang. Dan anak ni kita lebihkan, anak ni tidak. Anak ni kita pukul, anak ni kita tak pukul. Kadang memang betul lah kita melihat kesesuaian anak. Tapi tanpa kita terlupa, yang anak-anak ni juga ada hati dan perasaan. Mereka memahatikan setiap tindakan keputusan kita. Jadi tu, kita jaga. Yang paling besar sekali, sabar. Sabar tu paling besar dalam Allah. Betul. Jadi itu dia 10 ciri untuk menjadi pemimpin yang baik, memimpin keluarganya. Pertama, bijaksana. 2 sampai 10, sabar. Ya. Jadi kena banyak bersabar. Dan sebenarnya sebagai pemimpin keluarga pun bila kita ada ciri-ciri seperti mana yang Az disebut tu, tanpa disuruh, percaya dah isteri dan anak-anak akan menghormati ketua rumah tu ya, pemimpin tu. Jadi kena ada ciri-ciri tu supaya aman, sejahtera. Dan okey SD, kita pun dah sampai ke hujung-hujung juga ni. Cumanya kita mungkin nak tegur sikit lah. Daripada kita cakap, kau ni bila nak kahwin? Umur berapa dah? Ya Allah, dah 30. Tahu tak acik punya anak tu, dah 3 orang dah anak. Kau sepaya dengan kau kan? Dia sama macam tu je. Saya ambil dialog daripada SD. Ya, dah naik share ni. Tu bila nak kahwin tu lagi? Ubah. Mungkin boleh ubah. Dah kahwin belum? Oh belum. Berapa umur sekarang? 33 cik.
Oh, tak apa. Acik doakan. Cik, awak nampak tu? Acik doakan. Semoga Allah temukan jodoh yang baik untuk awak ya. Apa kekal bahagia dunia akhirat. Apa kadang till jannah. Macam tu. Ataupun Ya? cakap, ni nak Ha. tanya ni. Cik tengok kau sekarang ni dah tak ada kat radio. Tengok setiap Jumaat kan dengan Samsul Debat. Ni nak tanya ni. Kau ni bila nak kahwin? Tak adalah. Cik sekat ni saya selesa. Tak apa makcik doakan. Dapat jodoh yang baik-baik. Allah. Betul lah contohnya. Saya tak cakap sesiapa ni. Contoh. Tapi saya aminkan. Amin. Amin. Dapat yang baik-baik. Kita buat lagi grand lagi kan. Tiba-tiba KB ada majlis lagi grand lagi kau. Oi. Masa tu. Betul dia. Masa tu tangan tu dia macam ni pula terbalik. Dia terbalik. Macam Kan? ni. Dia tak macam ni. Di sini. Macam tu. Kan? SZ. Ini satu lagi SZ. Saya baru teringat SZ. Kalau macam, yelah kita tahu kan jodoh pertemuan di tangan Allah kan. Dan tapi kita kena berusaha jugalah ke arah itu. Usaha-usaha macam kalau kita kata kita serahkan kepada mak bapak, bagus tak kalau macam tu? Mak bapak Bagus uruskan. Kadang orang tua Bagus dia lebih juga. tahu. Kadang-kadang beli kita buat usaha ni. KB sebenarnya kadang-kadang tak usaha pun jodoh sampai. Nak cakap apa? Kan ini kita cerita ni jodoh yang kita cari. Tapi ada kebanyakan jodoh yang kita tak cari pun datang. Orang tu tiba-tiba dah kahwin dah. Berkahwin. Orang tu kenal tengok dia. Lepas tu orang tu datang meminang. Kebetulan cari jodoh. Alhamdulillah kekal sampai hari ni. Nak kata apa? Jadi sebenarnya berserah. Jangan hilang keyakinan pada Allah Ta'ala. Itu saja. InsyaAllah. Dan satu lagi, pasal doa ni, misal katalah perempuan ni, dia ada, apa budak-budak sekarang panggil? Power. Power kan, dia power. Jadi, power tu nama macam SD jugalah. Tapi, apa? Syaril. Kononlah Syaril Jadi dia berdoa, Ya Allah, kau semoga kuat jodoh aku dengan Syaril. Bla 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 ini dengan harapan akan dapat disatukan dalam ikatan ijab dan kabul apa semua tu. Adakah itu lebih elok ataupun lebih baik kalau kita doa tunjukkan Syaril ni adakah terbaik untuk aku ataupun ada kau temukan aku jodoh yang baik. Baik untuk aku di dunia dan juga di akhirat. Kalau untuk perempuan, lelaki yang boleh memimpin tanganku masuk ke syurga. Sebab kadang-kadang kita kata kita tahu kita nak. Yalah dalam hal Tapi tu Allah saya lebih setuju. maha Mana mengetahui. doa yang penting doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik minta Tuhan tunjukkan. Allah tunjukkanlah aku apakah ini jodoh yang terbaik untukku. Jadi mungkin Allah Ta'ala tak izinkan dengan bagi tanda-tanda dan kita yakin Allah Ta'ala bagi tanda. Kan? Jadi itu penting. Jadi pada saya dia tak kira lah kan. Dalam pada tu apa pun jaga perhubungan. Remaja yang baik dia adalah remaja yang baik ilmu. Remaja yang ada adab. Remaja yang menjaga batas perhubungan dia lelaki perempuan. Dan begitu juga dia menjaga agama. Baik. Allah. Dan ada satu ni, Cik tahu Cuk katanya dia pernah rasa kahwin lewat. Umur 32 tahun, baru ada jodoh. Alhamdulillah, 2 kali putus tunang. Ada hikmah setiap yang berlaku. Dan untuk pengetahuan SD, katanya dia dapat suami yang penyabar sangat-sangat. Dan saya tahu dia sangat bahagia. Cik Ta ni dia sangat bahagia. Dan memberikan gambaran lah maknanya kalau kufras ke ataupun mungkin perkahwinan terdahulu tak jangan serik lah. Ya betul. Ya, itu betul jangan serik. Bahawa perkahwinan yang dahulu tak berjaya tidak bermakna selama-lamanya tak berjaya. So kena yakin dengan izin Allah ni. Allah Ta'ala tunjukkan yang baik-baik. Kan? InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Okey. Baiklah. Dan sebagai penutup rumusan. Apa agaknya kata-kata akhir SD kepada semua tentang tajuk kita ni? Kahwin lambat, kahwin cepat, semua salah. Saya dalam banyak-banyak yang kita bincangkan tadi, saya tak risaukan bab kahwin cepat, kahwin lambat. Yang saya risau ni orang yang saya saja tak nak kahwin. Yang dia rasa dia muda lagi, itu saya risau. Bayangkanlah kalau kita boleh berkahwin dan menyatakan kepada pasangan kita, tahu tak yang salah satu sumber kebahagiaan yang terbesar adalah apabila abang bangun pagi dan dapat melihat wajah sayang sisi abang. Ayat tu cakap kat isteri kan. Dan ingat, pernikahan ini bagai melihat daun yang jatuh di musim gugur. Sentiasa ada perubahan, tapi semakin indah setiap hari. Itu pernikahan. Dan begitu juga,
kita jatuh cinta bukanlah kerana kita ingin mencari orang yang sempurna, melainkan kerana melihat kesempurnaan pada mereka yang tidak sempurna. Dan begitu juga, saya nak pesan ya, pertemuan adalah permulaan. Tetap bersama itu adalah perkembangan. Dan bekerjasama adalah keberhasilan dalam. Ingat, dalam perhitungan cinta, 1 tambah 1 sama dengan tak terhingga banyaknya. Sedangkan 2 kurang 1 tidak ada maknanya. Maknanya bila tak ada seorang, tak ada makna dia. 1 campur 1, kalau banyak, tak ada. Itu sebab, Ya. ya Mm-mm. Allah, Jadi kekalkanlah rumah tangga. Ya Allah. Amin. Mm-mm. Ya Rabbal Alamin. Mm-mm. Kita Dan doakan saya nak bagi semangat yang ni terbaik. supaya orang Ya, yang ya. sedang hidup bersendirian Mm. semangat juga dia nak rumah tangga. Tadi pada Kemain siapa lagi yang ya, pergi SD. Kemain dan lagi. pada tadi siapa yang tadi yang macam masa muda lagi lah apa, fikir balik pertimbangannya. Okey. Wallahu alam. Dia cakap dengan saya, bagi tahu lah kat semua orang tu lakonan semata-mata. Amboi, cover line pula ya. Dia takutlah kena kecam tu. Tak ada. Itu kebetulan saja je kami tanyakan pandangan. Tapi elok juga bila kita tahu pandangan-pandangan macam tu, kita tahu macam mana nak tackle ya daripada sudut yang lain. Dan seperti mana SD kata tadi kan, kahwin lambat, kahwin cepat, itu dah tertulis. Cumanya jangan pula perkara yang macam ni buat anda terus tak mau kahwin. Tak mau kahwin sebab atas sebab-sebab lah, apa-apa macam-macam lah. Dengar cerita tak elok lah, ataupun frust lah, ataupun rasa tak perlu. I independent. I boleh survive sendiri, boleh buat sendiri, boleh sara diri sendiri, dan saya tak perlu orang lain untuk menyara saya ataupun bantu saya. Tapi itu masa kita kuat dan bertenaga SD. Tapi kalau panjang umur kita akan melalui hari-hari tua kita. Alangkah indahnya sekiranya anda dapat melalui hari-hari tua bersama seseorang, ya, atau apa? Kata dalam bahasa Jawa je apa? Let's age together. Nampak? Kan? Togetherness. Oh lama. Okey, baiklah. Cakap orang putih sekali je lah. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada rakan-rakan kita semua. Sudi berkongsi pengalaman. Mana yang tak sempat kami baca, minta maaf. Ya, masa kita pun agak terbatas. InsyaAllah di lain kesempatan dengan topik yang lain, dan mungkin juga kita akan open table di mana anda boleh tanyakan soalan apa-apa juga untuk manfaat kita bersama. Kadang-kadang apa situasi yang anda alami, bila anda luahkan ataupun share, tak banyak sikit kami dapat juga manfaatnya, insyaAllah. Okey SD, terima kasih sekali lagi, insyaAllah. Temu janji kita pada hari dan waktu yang sama, insyaAllah. Saya rasa Jumaat depan, Jumaat terakhir sebelum kita melangkah ke bulan Ramadan, betul tak? Betul. Okey. Jadi yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada saya, dan juga terima kasih di atas sokongan anda. Kita harapkan kalau anda tak dapat tengok kami daripada mula tadi, anda boleh saksikan rakamannya dan tolong share, bagi tahu kat semua ya tentang IB Channel dan juga Syamsul Amri Ismail Official yang kami bersiaran secara langsung setiap hari Jumaat pukul 4 petang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.